Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera tuan-tuan. Hari ini saya nak share satu berita yang amat mengejutkan dunia sukan lah tuan-tuan. Kalau siapa yang tak tahu, pagi tadi ada pertandingan Euro Cup antara Denmark melawan Finland tuan-tuan. So apa yang berlaku tuan-tuan adalah mengenai seorang player daripada Denmark ni, nama dia Christian Eriksen tuan-tuan. Beliau mengalami serangan jantung tuan-tuan ketika sedang bermain. So hari ni saya nak kupaskan isu ni lah tuan-puan. Jom kita sama-sama tengok lah. Okey tuan-puan. So saya hari ni nak share lah tuan-puan. Apa yang perlu kita lakukan sekiranya perkara ni berlaku depan mata kita tuan-puan. Sebab tuan-puan, you all kan rajin bersenam mungkin. Kita ambil contoh yang berlaku ni sebagai iktibar lah. So tuan-puan, antara perkara yang boleh dilakukan adalah kita buat Dr. ABC tuan-puan. Okey, ada akronim lah. Jadi saya terangkan satu persatu. Yang pertama tuan-puan, D, danger. Danger ni tuan-puan, contoh, you mungkin jogging, tiba-tiba jumpa orang collapse tuan-puan. Okey, dan orang tu collapse atau kawan you collapse. Okey, kalau you collapse, you tak boleh buat apa-apa. Okey, tapi ni kalau kawan kita atau sesiapa saja yang collapse, yang pertama kita apply D tuan-puan. D ni adalah danger. Adakah environment tempat tu sesuai? Okey, okey ke tak okey? Kalau ada lalu lintas dan sebagainya, tuan dan puan kena apply yang pertama sekali ni tuan-puan. Bukan saja berlaku semasa sukan, tapi mungkin kemalangan pun juga kita boleh apply tuan-puan. Sebab macam contoh motor jatuh kat highway ataupun motor jatuh kat jalan raya. So first kali is the D tuan-puan, danger. Pastikan tempat tu selamat. Lalu lintas tu dikawal dahulu. Okey, kita risau kita tengah selamatkan orang dengan kita sekali tak selamat. So first kali adalah di danger, di mana kita pastikan kawasan-kawasan kita tu dalam keadaan yang selamat. Yang kedua tuan-puan, response, R. R ni kita kena berbual dengan dia. Tuan dan puan, adalah perkara pertama sekali yang perlu diingatkan, jangan sentuh dulu. Panggil nama. Okay, cik, kenal tak nama? Siapa nama? Atau walaupun dia kawan kita tuan-puan, tanya nama dia, dia datang dengan siapa. Sebab tuan-puan, kita takut berlaku concussion dan sebagainya. Mungkin dia blur. Kalau dia respon tuan-puan, kita tak perlulah proceed yang seterusnya tuan-puan. Sebab kita boleh hantar dia ke hospital dan sebagainya. Atau mungkin dia mengalami kecederaan yang kecil je lah. Kalau dalam bola sepak, mungkin dia injet sikit je kan. Okay, tapi kalau dia tak respon tuan-puan, kita proceed yang seterusnya. Yang ketiga, S ni shout ataupun kita minta bantuan atau kita hantarkan mereka ni ke hospital. Kalau dia boleh respon, tuan dan puan, angkatlah dia. Kalau nak bawa dia pergi ke hospital, teruskan. Kalau macam dalam cerita bola sepak tadi, kita memang akan panggil medik, untuk settlekan. Tapi sementara medik tak sampai dan sebagainya, tuan dan puan boleh proceed yang seterusnya. Airway. Airway ni tuan-puan, kita kena pastikan saluran pernafasan dia tak block tuan-puan. Kadang-kadang tuan-puan mungkin dia ada footballer ni, dia makan chewing gum tuan-puan. So mungkin ada block dekat dia punya saluran pernafasan. Ataupun mungkin berlaku kemalangan dan sebagainya, orang makan sambil memandu, accident dan sebagainya. So mungkin ada blockage dekat saluran pernafasan. Yang ini tuan-puan, kita memang kena bantu keluarkan lah, supaya dia boleh nafas dengan baik. Mungkin kita boleh korek mulut dia dan sebagainya lah. Tapi kalau tuan dan puan berani lah. Kalau tak, tuan dan puan cari orang yang boleh bantu tuan puan. Jangan sekali kita jadi hero dalam cerita ni. Alright, B tuan puan, ni adalah untuk breathing. Kita kena pastikan pernafasan dia dengan baik lah. So the best is kalau tuan dan puan pergi tengok dekat daripada atas kepala dia, hidung dan tengok perut. Kalau katakan beliau ni bernafas, perut dia atau dada dia akan naik turun. Kalau tengok dada atau perut dia tak bergerak langsung tuan puan, itu ada tanda-tanda mungkin kritikal ataupun dan sebagainya lah. Kita tak boleh nak cakap apa kan. Tapi sementara menunggu pertolongan sampai, kita boleh proceed yang seterusnya tuan-puan, C, iaitu CPR. Inilah penting ilmu CPR di dalam sains sukan ni tuan-puan. So tuan-puan, sekiranya berlaku benda ni, ini adalah prosedur yang pertama. Dan kita tak perlulah buat DR, ABC tu complete. Kalau danger, maknanya kawasan tu dah okey, kita dah tengok respons dia ada. So mungkin kita dah tak perlu nak pergi hantar, sebab dia dah boleh respon. Kita tanya okey tak okey, boleh jalan tak boleh jalan, boleh gerak tak boleh gerak. So kalau dia boleh gerak dan sebagainya, kalau kita nampak perkara tu tak serius, abaikan saja yang lain. Tak payahlah pergi panggil ambulans pula kan, sebab dia dah boleh jalan. Tapi kalau dia collapse juga, kita akan proceed yang seterusnya.
So tuan-puan, apa yang berlaku pada Erikson ni tuan-puan? Antara perkara yang kita boleh lihat tuan-puan, saya bukan doktor lah, tapi kita belajar juga tentang sports injury. Jadi antara perkara yang berkemungkinan berlaku kepada Erikson adalah hypertrophic cardiomyopathy tuan-puan. Apa benda istilah ni kan? Tuan dan puan, otot kita ada 3 jenis tuan-puan. 3 jenis. Satu otot yang tuan dan puan tahulah, bicep, tricep, otot yang boleh mengecut dan boleh memanjang. Iaitu otot kita panggil skeletal muscle lah. Otot yang kedua adalah otot licin tuan-puan, yang terletak dekat usus kita dan sebagainya. Ini pun dia stretchable, dia boleh membesar dan boleh mengecut. Dan satu lagi otot yang kadang-kadang orang tak perasan, dia tak boleh berhenti. Kerja dia memang 24 jam. Kalau dia berhenti, maknanya kita dah tak ada dalam dunia ni, iaitu otot jantung tuan-puan. So tuan-puan, sifat otot adalah boleh membesar dan juga boleh mengecil tuan-puan. Jadi jom kita lihat video ni tuan-puan. So otot kita ni, otot jantung kita ni akan bergerak sentiasa tuan-puan. Dia tak akan berhenti. Okey, jadi sekarang ni darah masuk daripada atrium, dia akan pergi kat left ventricle. Ni ventricle septum ni, tempat yang kat tengah tu tuan-puan. Apabila you selalu bersenam tuan-puan, dia akan menjadi besar. Okey, bukanlah kata tak bagus, which is bagus. Okey, jadi kita lihat di sini tuan-puan. Tadi kita tengok video tu, kita akan nampak gambaran kan, macam mana dia besar kan. Okey, dia dekat ventricular septum tu tuan-puan. Dia akan membesar dan mengakibatkan left ventricle. Left ventricle ni sangat penting tuan-puan, sebab dekat situlah tempat jantung mengepamkan darah ke seluruh badan. Sebab itulah beza orang exercise dengan orang yang tak exercise. Left ventricle dia tu kuat tuan-puan, dia boleh pump dan mengeluarkan isi padu darah dengan banyak. So dekat sini kalau kita tengok orang yang ada hypertrophic cardiomyopathy, mereka punya ventricle septum tu akan membesar tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, bila kita exercise, bukanlah kata exercise tak bagus, sebab kes ni sangat-sangat rare tuan-puan. Kes ni sangat-sangat kurang berlaku. Tapi kalau kita terlampau over sangat exercise, ada kemungkinan dia boleh berlaku. Dan tuan dan puan, dia bukanlah satu perkara yang mungkin satu dalam sejuta lah yang berlaku. Kita tengok pemain bola sepak ramai je yang fit-fit, tapi tak ramai pun yang mati pasal sakit jantung. Tapi dia adalah kes terpencil lah. Sebab tu tuan-puan, kita perlu merangka sistem latihan kita dengan baik tuan-puan. You bayang atlet yang macam ni pun boleh mendapat impact yang macam ni. Apakan kalau you lagi tuan-puan, kalau you tak melakukan sistem latihan yang baik, ada kemungkinan tuan-puan, you juga boleh mengalami perkara ni tuan-puan. Kalau kita perhatikan dulu pun tahun 1984 tuan-puan. Kalau tuan-puan mungkin tak tahulah kan cerita ni. Ini adalah Jim Fixx tuan-puan. Jim Fixx ni dia boleh kata legend dalam aktiviti larian ni tuan-puan. So dia adalah antara orang yang pertama, orang yang terawal yang membuat buku tuan-puan, The Complete Book Running tuan-puan. Jim Fixx nama dia. Tapi orang panggil dia Jim Fixx. So tuan-puan, apa yang berlaku pada dia tuan-puan, beliau ni bila dia dah publish buku dia ni tuan-puan, beliau pun meninggal. Dalam pada usia dia 50-an dah tuan-puan. Bila kita dibuatkan postmortem dan sebagainya, rupa-rupanya dia meninggal disebabkan oleh serangan jantung tuan-puan. Jadi tuan-puan, apa saja yang kita lakukan tuan-puan, baik bersikap sederhana lah. Janganlah tuan dan puan exercise yang terlampau ekstrim. Jaga diet yang terlampau ekstrim. Sebab saya rasa follower saya ni adalah orang-orang yang nak menguruskan berat badan mereka. Dan tuan dan puan, you kena jelas dengan objektif you. Kalau you nak kuruskan berat badan, you tak perlu berlari beratus kilometer. You tak perlu mengangkat beratus kilogram. Okay, you just fokus dengan apa yang you punya objektif. Okay, dan buat apa yang sepatutnya you buat. Okay, boleh buat cardio tapi dalam keadaan yang terkawal. Boleh buat weight training pun dalam keadaan yang terkawal. Boleh buat diet dalam keadaan yang seimbang. Itulah yang terbaik berbanding dengan kalau you nak kurus tapi you training macam atlet. Tu lain cerita tuan-puan. Itu dah memang lari pada objektif you. Unless you memang betul nak jadi marathon runner, you betul nak jadi orang kuat ataupun strong man, itu lain cerita. Sebab itu bukan objektif nak kurus. Objektif you purposely nak lari marathon atau purposely you jadi orang kuat ataupun strongest man.
So tuan-tuan, kita ambillah iktibar daripada kejadian insiden yang berlaku kepada Erikson tuan-tuan. Kita doakan supaya beliau ni kembali pulih, okay? Dan kami pun dapat baca perkabaran berita dia stabil sekarang dan dia sedang berehat untuk proses pemulihan. Semoga perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.